Isu kewarganegaraan anak rakyat Malaysia yang lahir di luar negara dibahas. 4 rang undang-undang lulus tanpa pindaan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen Khamis 11 Ogos 2022 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Dewan Negara membahaskan usul berkaitan isu kewarganegaraan anak rakyat Malaysia yang lahir di luar negara. Usul dibawa Senator Datuk Seri Zurainah Musa. Isu ini sedang mendapat liputan media yang sangat hangat. Ini ekoran keputusan Mahkamah Rayuan pada 5 Ogos 2022 yang telah memutuskan isu anak-anak wanita Malaysia yang lahir di luar negara yang tidak diberikan kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Berbeza dengan kaum lelaki, ini telah menjejaskan reputasi negara. Ia seolah-olah Malaysia beranggapan wanita tidak sepenting lelaki, walhal kesaksamaan jantina dalam perlembagaan jelas disebutkan. Sementara itu, beliau memaklumkan usul dibawanya itu bukan bertujuan mempersoal keputusan mahkamah. Sebaliknya, bagi mendapat penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri berhubung komitmen dalam membawa pindaan perlembagaan berkaitan perkara berkenaan. Keputusan Mahkamah Rayuan juga telah meletakkan tanggungjawab kepada Parlimen untuk meminda perlembagaan demi keadilan keluarga yang terjejas. Akan tetapi, Parlimen bergantung kepada Kementerian untuk membawa pindaan ini ke Parlimen. YB Menteri sendiri di Dewan Rakyat pada 22 September 2021 telah menyatakan hasrat untuk meminda perlembagaan bagi mengatasi isu ini. Kelewatan untuk membawa pindaan ini menjejaskan reputasi Parlimen kerana ia seolah-olah Parlimen tidak berfungsi. Setakat ini tiada maklumat daripada kementerian mengenai garis masa time frame dengan izin maupun komitmen kementerian untuk membawa pindaan ini ke Parlimen walaupun sudah hampir 1 tahun semenjak deklarasi YB Menteri di Dewan Rakyat. Yang di-Petua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim turut menegaskan perbahasan usul berkenaan bukan sekali-kali bertujuan mencabar kewibawaan mahkamah dan tiada kena-mengena dengan konsep subjudis. Sebab kita tidak ada membuat penilaian atau menzahirkan sesuatu yang membawa kepada norma lain daripada apa yang telah diputuskan. Ketiga, ini boleh dianggap sebagai satu peringatan kepada negara, pihak-pihak berkuasa bahawa hak yang ada di bawah perlembagaan perkara 8 jangan diambil ringan. Sebab itu, sementara kementerian membuat penelitian, sementara pihak judisiari ataupun kehakiman membuat persiapan, kita sebagai ahli-ahli Dewan Negara sudah mula masuk ke dalam satu arena yang baru, iaitu kita prihatin terhadap hak-hak rakyat di luar sana. 5 Ogos lalu, Mahkamah Rayuan memutuskan anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak berhak mendapat kerakyatan Malaysia secara automatik. Keputusan majoriti 2-1 itu dipersetujui Hakim Kamaluddin dan Hakim Datuk Azizah Nawawi, manakala Hakim Datuk S. Nadabalan pula menentang.
Dalam pembatalan keputusan Mahkamah Tinggi, Hakim Kamaluddin berkata perkataan bapa dalam Seksyen 1/B dan 1/C jadual kedua bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan bermaksud bapa kandung dan tidak boleh ditafsirkan untuk memasukkan ibu atau ibu bapa. Dan pindaan perlembagaan berkaitan perkara tersebut hanya boleh dibuat menerusi Parlimen, bukannya mahkamah. Terdahulu, 10 senator terlibat perbahasan usul tersebut. Majoritinya bersetuju pindaan perlembagaan perlu dilakukan bagi mendepani isu berkenaan. Saya melihat satu pilihan untuk menyelesaikan perkara hanyalah mungkin melalui pindaan ke atas Perlembagaan Persekutuan oleh Parlimen. Dan sudah semestinya kita melihat akan keperluan bagi menyegerakan pindaan ini bagi memastikan isu ini tidak lagi menjadi sekatan kepada wanita bagi memperoleh kewarganegaraan kepada anak mereka. Soalan perkara ini bukan perkara yang baru, ianya pernah dibawa ke Dewan Rakyat berapa tahun dahulu oleh saya rasa 2-3 orang wakil rakyat. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah justifikasi kerajaan untuk tidak membuang diskriminasi ini, untuk tidak meminda peruntukan perlembagaan ini? Sebab sudah jelas seperti mana keputusan Justice Kamaluddin di dalam kes yang baru-baru ini dengan izin, only the Parliament can rewrite the Constitution, not the court. Pada tarikh 22 September 2021, jawapan oleh Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, di akhir ucapan beliau, ayat yang paling ayat dia ialah, kata beliau, saya petik, jadi oleh kerana itu, saya mengambil keputusan jalan tengah. Kita merayu supaya kita dapat masa yang panjang. Dapat masa yang panjang. Mana ada libat urus. Bukan mudah-mudah kita nak pindah perlembagaan . Dalam waktu yang sama katanya, kita hendak mencadangkan supaya kita bawa ke Majlis Raja-Raja. Kalau dipersetujui, boleh kita tukar perlembagaan kita. Tak ada masalah. Itulah yang akan saya ambil dan yang lain-lain saya akan jawab secara bertulis. Saya faham maknanya kementerian sedang mencari jalan yang terbaik. Baik, dalam hujah penggulungan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said memaklumkan keputusan Mahkamah Rayuan berhubung kes berkenaan masih boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan. Justru kementeriannya tidak dapat membuat sebarang pendedahan mengenai isu tersebut di Parlimen selagi Mahkamah Persekutuan tidak membuat keputusan muktamad bagi kes berkenaan. Tindakan itu selari Perundangan Negara dan Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Kerana kes ini baru diputuskan dan pihak-pihak yang terlibat masih lagi mempunyai hak untuk membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan, dan pihak yang terlibat adalah Kerajaan Malaysia di dalam kes Surani Kempe, dan juga pihak yang terlibat dalam kes Mahisha Sulaiha adalah Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan saya harap Yang Berhormat semua Yang Berhormat Senator bersabar di atas apakah tindakan-tindakan lanjut yang akan diambil oleh kedua-dua pihak yang terlibat apabila kes ini diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan. Beliau bagaimanapun berterima kasih atas keterbukaan Speaker dan Timbalan Speaker Dewan Negara kerana membenarkan usul berkaitan dibahas di Parlimen. Penghargaan sama turut diberi kepada para senator yang mengutarakan pandangan. Perbahasan usul berkenaan diluluskan Timbalan Speaker Dewan Negara Datuk Seri Dr. Muhammad Ali Muhammad. Jelas beliau, usul di bawah Senator Datuk Seri Zuraina Musa itu memenuhi 3 syarat ditetapkan dalam Peraturan Mesyuarat 17(1), Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapat bahawa satu, yang tertentu, perkara ini adalah perkara yang tertentu. 2, kepentingan orang ramai. Ia adalah bagi kepentingan orang ramai
kerana melibatkan hal kewarganegaraan anak bagi rakyat wanita Malaysia. Dan 3, berkendak disegerakan. Perkara ini juga perlu disegerakan. Olehnya demikian, saya membenarkan usul ini untuk dibahaskan. Rang Undang-Undang RUU Anti Gangguan Seksual AGS 2021 yang mengandungi 27 fasal diluluskan Dewan Negara. Antara fasal berkenaan mengiktiraf gangguan seksual sebagai pencabulan maruah manusia, diskriminasi dan keganasan berasaskan jantina. RUU itu turut mengandungi peruntukan bagi hak tebus rugi kepada mangsa melalui penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual. Yang berhormat, RUU ini kita buat bukan sekadar semata-mata nak menghukum pelaku. Tapi apa yang kita buat, kalau kita baca dalam ni ada advokasi tentang pengajaran. Saya tidak mahu bahawa budaya gangguan seksual ini dinominalisasikan. Dan jadi macam perkara biasa pula. Kadang-kadang gurauan yang melampaui batas. Kerana itulah RUU AGS ini saya kira memang tepat pada waktunya, walaupun ada banyak juga tentangan, ada banyak juga pandangan-pandangan yang mengatakan perlu lagi dilewatkan dan sebagainya, kita bawa ke Dewan Yang Mulia ini. Penggubalan RUU AGS 2021 sudah bermula sejak 2011. Mengenai cadangan Senator Datuk Seri Zuraina Musa agar RUU tersebut memasukkan fasal yang memberi kuasa kepada tribunal untuk memastikan perlindungan kepada pihak pengadu terutama dalam situasi melibatkan status pekerjaan. Ini jawapan Menteri. Perkara ini boleh ditangani menerusi perundangan sedia ada. Contoh, dalam konteks pekerjaan, ianya boleh ditangani di bawah Mahkamah Perusahaan atau sekiranya melibatkan ancaman atau ugutan yang bersifat jenayah. Ianya boleh dirujuk kepada Kanun Keseksaan Akta 574. RUU AGS ini merupakan forum alternatif di mana Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual menawarkan saluran pendengaran aduan yang berkos rendah, iaitu mampu, mudah dan cepat. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Rina memaklumkan selepas RUU itu diluluskan, fokus kementerian kini terarah kepada program advokasi dan pendidikan kepada masyarakat. Pihaknya akan memulakan siri jelajah ke seluruh negara bagi memberi penerangan tentang RUU itu selepas ia diwartakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan kerjasama dengan semua pihak, sesi libat urus yang telah kita jalankan sebelum ini bersama dengan pelbagai kementerian, jabatan, NGO, pihak majikan, swasta dan sebagainya akan kita teruskan dari masa ke semasa dalam kita membangunkan peraturan dan juga garis panduan RUU AGS ini. Ketika perbahasan, Senator Datuk Johannes Abdul Aziz menyuarakan keyakinan RUU berkenaan bukan sahaja dapat menurunkan kes gangguan seksual, malah membolehkan mangsa mendapat keadilan dan pembelaan yang sewajarnya. Kajian yang dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Wanita pada tahun 2021 yang bertajuk Pemahaman dan Pengalaman Gangguan Seksual dalam Kalangan Masyarakat Malaysia mendapati sebanyak 64%, iaitu 18,457 orang yang respon kajian ini melaporkan mereka pernah mempunyai pengalaman sebagai mangsa gangguan seksual. Jumlah yang besar ini menunjukkan jenayah gangguan seksual berlaku secara berleluasa. Statistik Bahagian Kesihatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak PDRM juga melaporkan 11,914 kes gangguan seksual direkod sejak 2018 hingga Ogos 2021. Kajian PDRM mendapati hampir 90% pemangsa seksual adalah individu dikenali seperti keluarga, kenalan mahupun individu yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Sementara 10% lagi individu tidak dikenali.
Berikutan statistik gangguan seksual yang dilapor, orang kurang upaya OKU perlu diberi pendedahan dan pengetahuan tentang pendidikan seksual yang sesuai di sekolah. Selain Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, aktivis dan pekerja kesihatan reproduktif, hak dan juga keadilan juga perlu memberi perhatian terhadap perkara tersebut. Usaha ini mesti melengkapkan pelajar dengan cara untuk melaporkan penderaan dan serangan seksual itu sendiri. Perkara ini perlu dipupuk sejak daripada awal prapersekolahan atau tadika dan turut diperkembangkan ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi dari masa ke semasa. Selain itu, Datuk Ras Adiba berkata definisi gangguan seksual perlu diperhalusi dan diperluas agar OKU mendapat pengadilan sewajarnya. Terdahulu, ketika sesi pertanyaan bagi jawab lisan Dewan dimaklumkan 1022 kes berkaitan gangguan seksual telah dikendalikan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sepanjang tahun lalu. Dan daripada jumlah itu, 476 kes melibatkan Seksyen 354 Kanun Keseksaan, 80 kes di bawah Seksyen 377D Kanun Keseksaan dan 66 kes berkaitan Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Sebanyak 1022 kes. Jadi begitu juga melalui laporan yang kita ambil melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung juga lebih daripada 70 kes, begitu juga melalui JPA. Jadi insya-Allah setiap aduan yang dikemukakan kita akan mengambil tindakan melalui saluran undang-undang yang ada. Insya-Allah. Soalan tambahan. Hormat Timbalan Menteri, rentatan daripada Turut diluluskan rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera Pindaan 2022 dan ketika perbahasan, Senator Muhammad Apandi Muhammad mengesyorkan supaya Lembaga Tabung Angkatan Tentera melakukan pelaburan bijak di pasaran global sejajar dengan cadangan panel dan turut dicadangkan pelantikan aktuari bebas bagi membantu penilaian prestasi keuangan. Saya juga mencadangkan supaya tabung angkatan tentera ini supaya daripada 10 bilion seperti mana yang dikatakan, mungkin 3 bilion mesti 3 bilion dibawa melabur di tempat-tempat yang pakar-pakar yang 4 orang ni. Pakar-pakar 4 orang. Dulu 2 orang, sekarang nak tambah jadi 4. Tambah daripada 2 kepada 4, tidak lain tidak bukan kerana tabung angkatan tentera sedang berusaha mungkin nak mengembalikan balik jumlah angka dividen yang pernah dibagi pada 83 sehingga 90. Sebarang cadangan dan strategi pelaburan turut dipastikan tidak bertentangan dengan kerangka kerja perumpukan aset strategi yang telah diluluskan oleh lembaga. Selain itu, beberapa mekanisme telah diwujudkan bagi memastikan keputusan yang tepat dan efektif seperti polisi dan garis panduan pelaburan dan senarai risiko pelaburan. Dua lagi RUU membabitkan Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang turut diluluskan hari ini. Salah satunya RUU Mahkamah Kehakiman Pindaan 2022. Ia antara lain melibatkan penyediaan dokumen dan rekod rayuan bebas kertas dalam prosiding perbicaraan rayuan jenayah serta menghadkan rayuan untuk kes-kes interlokutori sivil. Cadangan pindaan itu juga tidak melupuskan hak pihak-pihak untuk merayu dan didengar kerana mereka masih mempunyai ruang menghujahkan kes dalam perbicaraan penuh dan mahkamah akan memberikan penghakiman berdasarkan merit sesuatu kes. Turut diluluskan RUU Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2022 yang antara lain melibatkan penyediaan dokumen dan rekod rayuan bebas kertas dalam prosiding perbicaraan rayuan jenayah. Pindaan itu bertujuan memperluas cara penyampaian suatu salinan bertanda tangan alasan keputusan dengan menghantar salinan itu ke alamat elektronik perayu atau peguam perayu sebagai tambahan kepada amalan sedia ada. Kedua-dua RUU itu dibentang Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Ermiyanti Samsudin.
Bertemu kembali. Kerajaan melalui Bank Negara Malaysia tidak bercadang menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat bagi menstabilkan mata wang negara. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, langkah itu mempunyai risiko dan penggantian yang besar selain bukan dasar terbaik untuk ekonomi negara. Sekiranya dilaksana, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar monetari negara yang mata wangnya menjadi rujukan tambatan ringgit. Ini mengekang negara dalam menetapkan dasar monetarinya sendiri dan rakyat terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi. Contohnya, jika ringgit ditambat kepada dolar Amerika Syarikat dan seandainya keadaan faedah rizab persekutuan meningkat sebanyak 325 mata asas ini atau 3.25% secara keseluruhan pada 2022, maka kadar dasar semalaman atau OPR perlu dinaikkan pada kadar yang sama meskipun Malaysia berada pada tahap pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi yang berbeza daripada Amerika Syarikat. Tambahnya, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel penting bagi mengimbangi keperluan untuk menyerap kejutan luaran dan menyokong aktiviti ekonomi domestik. Mengulas perkembangan ekonomi negara, beliau berkata ia kekal berada di landasan yang kukuh dan ini disokong permintaan domestik dan luaran yang teguh serta harga komoditi global yang kukuh. Kesemua ini telah dicerminkan oleh KDNK negara pada suku tahun pertama ini yang meningkat sebanyak 5% dan dijangka terus berkembang lebih baik pada suku kedua insya-Allah. Sumbangan sektor agrokomoditi kepada pendapatan negara meningkat hampir 50% tahun lalu berbanding pada tahun 2020 dan menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, secara keseluruhan sebanyak 204 bilion ringgit berjaya diraih menerusi hasil sektor tersebut. Justeru pihaknya komited meneruskan momentum tersebut bagi memastikan sektor agrokomoditi negara terus memacu penjanaan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Untuk ketika ini, sawit saja telah menunjukkan peningkatan suku pertama sebanyak 52%, ya, dan getah telah menunjukkan peningkatan juga dalam suku pertama sebanyak 48%. Jadi ini menunjukkan bahawa industri getah, sawit dan juga yang lain-lain juga menunjukkan prestasi yang meningkat. Usaha pembangunan pemasaran turut dilakukan dengan menjelajah ke 16 buah negara dalam tempoh 4 bulan bagi meluaskan pasaran dan mempromosikan produk agrokomoditi negara. Bantuan kewangan dan subsidi kepenggunaan melibatkan peruntukan 77.7 bilion ringgit disediakan tahun ini untuk membantu keluarga Malaysia berdepan cabaran inflasi dan juga kos sara hidup dan fungsinya sebagai bantuan bersasar yang diteruskan untuk golongan isi rumah miskin dan berpendapatan rendah bagi meningkatkan pendapatan, kuasa beli dan juga kesejahteraan mereka. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Eden Shazli Sith, agenda basmi kemiskinan dan pembangunan inklusif menjadi tonggak penting dasar pembangunan sosioekonomi negara, penekanan terhadap pertumbuhan dengan equity dan berasaskan keperluan. Mengambil kira kemiskinan turut melibatkan pelbagai dimensi, bukan sahaja kewangan, bahkan akses kepada kesihatan, penambahbaikan berterusan mentasi penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas rumah mampu milik, pendidikan serta perkhidmatan kesihatan berkualiti, perlindungan sosial serta mekanisme penyampaian perkhidmatan akan terus disediakan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan 980 unit rumah dalam program perumahan rakyat PPR untuk pemilikan orang kurang upaya OKU. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, penetapan kuota 1% daripada keseluruhan 98,196 unit rumah PPR ini bagi memastikan golongan OKU turut berpeluang memiliki rumah.
Daripada jumlah tersebut, sebanyak 980 unit rumah disediakan untuk pemilikan OKU dengan pengisian sebanyak 809 unit, 82% dan berbaki 173 unit ataupun 18%. Detail pemilikan rumah ini juga Datuk Seri Yang Pertua ialah melibatkan rumah PPR tadi yang saya sebutkan tadi, PPAM, rumah perkhidmatan awam, Prima dan juga di bawah SPMB. Keperluan rumah mesra OKU dengan penyerapan piawaian spesifikasi reka bentuk yang sejagat turut dilaksana seperti termaktub dalam dasar rumah mampu milik negara. Kerajaan menampung subsidi tarif elektrik sebanyak 6.51 bilion ringgit tahun ini. Matlamatnya bagi memastikan tiada kenaikan tarif elektrik untuk membantu rakyat menghadapi tekanan inflasi. Jelas Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Ali Biju, ia susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 24 Jun lalu yang mengekalkan ribat 2 sen kilowatt per jam KWJ kepada semua pengguna domestik, manakala surcharge RM3.70 per KWJ kepada semua pengguna bukan domestik di Semenanjung bermula 1 Julai hingga 31 Disember depan. Sejak Januari 2021 hingga Jun lepas, kerajaan memperuntukkan RM715 juta bagi mengekalkan ribat 2 sen KWJ kepada semua pengguna domestik. Surcharge RM3.70 per KWJ sepatutnya dikenakan kepada semua pengguna elektrik di Semenanjung bermula Januari lalu. 304 kes kesalahan direkodkan hasil pemeriksaan ops ayam, telur dan minyak masak sehingga semalam di 18,034 buah premis seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 265 kesalahan berkaitan penjualan telur dan 39 lagi kesalahan berkaitan penjualan ayam. Dalam masa itu, siasatan kita ada 304 kes. Ya, sama ada aduan dan sebagainya ataupun kita dalam pemeriksaan kita terjumpa masalah. 304 kes berkenaan dengan ayam, 39 kes, telur 265 kes. Jadi nilai rampasan kedua-duanya RM41,099. Ya, kita buat rampasan, ada kesalahan dan kesalahan itu pelbagailah. Dalam pada itu, beliau memaklumkan terdapat pengeluaran ayam terkesan dengan pelaksanaan harga siling ayam pada RM9.40 sekilogram di Semenanjung Malaysia. Dianggarkan lebih 80 ladang ternakan ayam kecil terpaksa ditutup kerana tidak mampu menampung kos selain terpaksa menjual ayam pada harga ditetapkan. Baik, berita Parlimen 11 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Miza Yusni Muhammad. Selamat malam dan insya-Allah kita jumpa lagi.